2020 berlalu dengan sejarah yang cukup berbekas di dalam kehidupan penduduk dunia. Malaysia tidak terkecuali menjadi negara yang terkesan akibat gelombang pandemik COVID-19 sehingga hari ini. Saban hari kita dihidangkan dengan berita kematian angkara wabak COVID-19. Meskipun kematian itu pasti, tetapi Islam mengajak umatnya berikhtiar dan berusaha mencari penawar, bukan hanya pasrah dan menyerah sepenuhnya kepada takdir. Malangnya, apabila vaksin COVID-19 ditemui, ramai pula yang memberi hujah, tomahan dan tuduhan yang mengheret kepada pertembungan antara maslahah iaitu kebaikan dengan mafsadah iaitu kerosakan, sehingga membunuh ilmu sains dan membawa manusia terdedah kepada mudarat yang lebih besar. Sedangkan mengikut kaedah fiqh, kemudaratan itu mestilah dihilangkan. Dan dalam hadis riwayat Ibnu Majah, Rasulullah SAW pun ada bersabda yang bermaksud tidak boleh melakukan sesuatu yang memudaratkan dan tidak boleh memberi mudarat kepada orang lain. Kita dituntut untuk mencari penawar dan langkah pencegahan. Ikhtiarnya, pelaksanaan program imunisasi COVID-19 kebangsaan bermula 24 Februari 2021. Apalagi yang perlu diragui tentang vaksin COVID-19 kerana ketetapan mesyuarat khas Jawatankuasa Muzakarah Majlis Kebangsaan bagi hal ehwal agama Islam Malaysia menyatakan hukum penggunaan vaksin COVID-19 adalah harus dan wajib diambil oleh golongan yang ditetapkan. Melihat segala pertanyaan daripada penonton netizen yang berada di luar sana yang sentiasa mungkin mempolemikkan tentang vaksin yang ada pada hari ini. Baik, saya tertarik dengan komen ataupun pendapat daripada Syahir Azrenda ini. Saya bacakan maaflah bagi pendapat aku yang bodoh. Ini yang dia kata saya kena bacalah. Aku yang bodoh lagi bingai ini, bukan saya tak ada penyakit, jangan cari penyakit. Kalau suntik vaksin boleh bawa kemudaratan walaupun sedikit, kenapa aku nak risikokan diri aku? Aku amalkan apa yang Rasulullah sebutkan je. Amalkan habbatus sauda untuk tingkatkan imunisasi. Doktor juga yang cakap amalkan habbatus sauda. Jadi saya nak tanya yang berbagi Datuk Dr. Mazhar. Macam mana ni doktor? Pokda, mokda, pokcik, mokcik. Dah makan habbatus sauda. Baik belakang. Macam mana ni Datuk? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Musi, dua moderator dan semua ahli panel. Habatus sauda ni popular, kadang-kadang ustaz juga popular kan ni. Baguslah, kerana habatus sauda ni dari satu sudut memang ada dalam hadis. Tetapi Nabi SAW tidak menyebut habatus sauda ini menghadapi mana-mana wabak. Sebab tu saya selalu sebut walaupun hadisnya sahih, Nabi kata syifa'un min kulli da'. Perkataan syifa' ni nakirah. Nakirah ni dia boleh menjadi ubat. Dia bukan asy-syifa'. Dia itulah satu-satunya ubat. Dan kemudian bagaimana nak mengendalikannya juga tidak sama. Sebab tu di dalam Syiar A'lamin Nubala, Al-Imam Az-Zahabi bila menyebut tentang kelebihan Aisyah radhiyallahu anha, antaranya kelebihan di dalam perubatan. Bila ditanya Aisyah radhiyallahu anha, walaupun riwayat ni ada sedikit irsal yang diriwayatkan juga Imam Ahmad dalam Musnad, ditanya Aisyah, daripada mana ilmu perubatan kau dapat? Kata Aisyah radhiyallahu anha, kerana Nabi itu sakit pada akhir hayatnya. Wufudul Arab, perwakilan-perwakilan Arab yang datang mengajar bahan-bahan perubatan dan aku orang yang membancuhnya. Maksudnya Nabi ni menerima perubatan yang dicadangkan oleh ahli perubatan. Nabi tak kata cukup dengan habatus sauda je lah. Dan ini salah, konsep yang salah. Sebab tu hatta Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dia menyebut bahawasanya dalam Fathul Bari, dia kata habatus sauda, walaupun habatus sauda, tapi dia juga mengikut iklim negeri. Dan dalam At-Tibb An-Nabawi, Imam Ibn Qayyim menyebut hal yang sama, yang ni kena ikut negeri. Sebab tu kadang-kadang kita cadang kat orang makan habatus sauda sampai sebanyak ni, demam panas dia. Dan kemudian ubat ni dia bukan sama. Madu ada kadar-kadar. Bila mari kepada wabak
ini perlu dirujuk kepada pakar dia. Kalau semua, kalau tidak dalam Islam Nabi tak ada lah. Al-Haris bin Qaladah, walaupun dia tidak dia bukan Muslim dalam kebanyakan riwayat, dia adalah pakar perubatan Arab. Al-Hafiz Ibn Hajar menyatakan bahawasanya Nabi refer kalau sahabat sakit pergi pada dia, sedangkan dia tidak Muslim. Sebab apa? Sebab itu adalah bidang dia. Nabi tak kata apa kau orang nak pergi cari Al-Haris bin Qaladah, cukup dengan Habbatus Sauda ajalah. Ini adalah konsep yang salah. Sebab itu kita di JAKIM dulu, kita ada bincang bahawasanya jenama-jenama makanan sunnah lah apa ni kadang-kadang disalahgunakan sehingga memberikan, kita make people confused. Kita jadikan orang keliru tentang bahan-bahan ini. Lalu kemudian masalah dia sandar pula pada agama. Jadi tadi mak uda, pak uda gitu ni kena hati-hati. Hati-hati ya.